kiamat. Dan ada satu perkara yang perlu disebut, dia kata, kalau kita merujuk kepada seluruh hadis-hadis yang disebut berkenaan dengan turunnya Nabi Isa sehingga baginda wafat, nampaknya segala kejadian itu hanya berlaku di sekitar Asia Barat sahaja, tak lebih daripada itu. Jadi negara-negara lain masih jadi boleh dihuni oleh orang kafir. Kecualilah kalau Nabi Isa akan sampai ke mana-mana negara, maka penghuni negeri itu sama ada akan terus masuk Islam ataupun mereka akan mati kerana mencium angin pernafasan Nabi Isa, di mana angin nafas beliau akan sampai sejauh mata memandang. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Isa akan mengelilingi bumi atau akan pergi ke mana-mana tempat selain daripada Asia Barat. Lain halnya dengan Dajjal yang telah disebutkan dalam banyak riwayat bahawa beliau akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali Mekah dan Madinah yang tak dapat dimasukinya. Jadi maknanya takat tu yang kita tahu, kat tu lah kita nak ulas banyak lah. Orang kata apa berlaku zaman Nabi Isa ni macam mana. Sebab apa? Yang disebut dalam hadis ni semua berkisar di Asia Barat, mana di tanah Arab lah. Dan tak ada riwayat kata cerita Nabi Isa mai ke Malaysia ke mari apa, tak ada. Tak ada cerita tu. Begitu juga Imam Mahdi ya. Cerita Imam Mahdi ni banyak berkisar di Asia Barat yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tak perlulah orang hari ni timbulkan isu Imam Mahdi mai daripada Kedah ke, mai Pelabatan ke, tu salah. Kan kadang-kadang orang kata terlebih sangat dia punya apa, nak menggambarkan sampai duduk gambarkan mai kok ni, tak payahlah. Sebab apa? Sebab banyak hadis semua menceritakan keadaan sekitar sana. Cuma Dajjal, yes, Dajjal hadis sebut dia pergi seluruh dunia. Kalau Dajjal kejahatan dia nak menguasai, mana dia dengan negara kafir apa semua senang ya, dia pergi jumpa salam ya, geng dia ada. Hak dia menghadapi masalah ni negara ni yang kata pimpinan Mahdi ni, yang kata umat Islam ni. Sebab tu saya nampak akhir zaman esok tuan-tuan, kuasa besar dunia kita boleh nampak tu lebih kurang macam ni lah. Kalau daripada hadis-hadis Nabi setelah kita nampak macam ni, kuasa besar dunia, hak barat tu tetap ada kuasa besar. Macam sekarang Amerika, habis Amerika Eropah, habis Eropah dia akan pergi China, lebih kurang macam tu. Mana kuasa besar dunia tu ada. Dan umat Islam dia perlu juga kuasa besar. Sekarang ni tak ada. Sejak jatuhnya kerajaan apa, Osmaniyah, kan dulu Osmaniyah ni kuasa besar dunia. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah, subhanallah, ketika mana Melaka ditawan oleh Portugis, tentera-tentera daripada Istanbul, tentera Islam memberi bantuan. Selepas pada itu dalam siri serangan kepada Portugis untuk membebaskan Islam daripada cengkaman Portugis, mendapat bantuan daripada kerajaan Islam yang berpusat di Istanbul waktu itu, iaitu kerajaan Khilafah Osmaniyah. Sebab apa? Sebab waktu itu zaman itu Islam ada kuasa besar dunia juga. Tapi lepas kejatuhan kuasa besar dunia Islam itu, Khilafah Osmaniyah tahun 1924 sampai sekarang tak ada. Jadi dalam hadis akhir zaman ni kita akan nampak bahawa di akhir zaman ada satu kuasa besar Islam dunia. Macam Khilafah Osmaniyah juga, macam Khilafah Abbasiyah juga, macam Khilafah Umayyah juga. Di mana pusat dia? Di Asia Barat, antaranya di Palestin, di Baitul Maqdis. Kerajaan apa? Itu nama dia kerajaan Mahdi yang diteruskan oleh Nabi Isa yang meneruskan. Jadi tempatnya masih lagi berkisar di mana? Berkisar di Asia Barat. Itu maksudnya. Yang lain mungkin negara lain macam kita duduk sini bagi sokongan lah, bagi sokongan. Kan begitu. Berbeza dengan hadis yang melibatkan Dajjal. Hadis melibatkan Dajjal, cerita memang Dajjal pergi semua tempat. Semua tempat dia pergi. Dia kontrol semua. Dia pergi Amerika ke, dia pergi Europe ke, dia pergi semua. Cuma semua dia boleh kuasai. Dua tempat dia tak boleh masuk, disebut dalam hadis Nabi, Mekah dan Madinah. Itu tak upaya. Bila dia tak boleh masuk Mekah Madinah, itulah dia dah kantui tak tahu buat apa, dia pergi kepung Baitul Maqdis. Dikepung. Waktu pengepungan itulah tuan-tuan, waktu tu yang kata Allah Ta'ala turun Nabi Isa, dan waktu itulah berlakunya pertempuran yang dahsyat dengan Dajjal. Tentera-tentera Yahudi dengan Dajjal lawan dengan tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa dan juga tentera-tentera Mahdi, yang akhirnya kemenangan berpihak kepada tentera-tentera
Islam. Lepas tu baru datang Ya'juj dan Ma'juj. Tuan dapat bayang tak saya nak sebut tu? Dia punya apa? Susur galor yang berlaku di akhir zaman tu. Pokoknya kita dapat satu gambaran. Lepas tu baru dah selesai Ya'juj Ma'juj, dah apa tak ada, habis semua hancur macam kita baca tadi, satu-satu, baru Nabi Isa pun tak ada, bumi dikebumikan di situ, kemudian pemerintahan tu ambil lagi sekejap, lepas tu dia pun tak ada, Quran pun diangkat, maka di situ kiamat hampir tiba. Bila mana selepas itu akan berlakunya matahari naik sebelah barat. Baru matahari naik sebelah barat, bukan sekarang ni dah. Sekarang ni tak akan berlaku tentang matahari naik sebelah barat, tak akan berlaku kan? Sebab apa? Sebab bila matahari naik sebelah barat sahaja, bermulalah apa yang disebut sebagai taubat sudah tidak diterima. So peranan manusia dah tak ada kan? Zaman Mahdi masih ada peranan manusia, zaman Dajjal lawan nak pertahankan iman masih ada ni, iman kufur masih ada pertahankan. Matahari naik belah barat tak ada lagi dah. Sebab apa? Sebab taubat sudah tak diterima. Tuan-tuan.